Baik. Jadi Muallim panjangkan lagi tempoh untuk hantar video projek takkan pada Muallim sampai tarikh akhir dia, last day. Tarikh akhir Besok kena hantar. Patutnya hari ni last. Oh. Tapi tarikh akhir 15/9. Okey. Kenapa 15/9? Sebab 14/9 tu jadi Muallim. Kamu kena bagi Muallim hadiah. Okey? Okey. Bagi balik hadiah Okay. Ha? 14/9 tu jadi Muallim. Kamu kena bagi Muallim hadiah. 15/9 last hantar video Hadiah. Bukan video hadiah. Nanti saya kasih dia RM10. Last hantar video projek takkan. Hadiahnya wish. Hadiahnya nanti wish PM tepi. Okey. Okey, ada dua yang penting ni. Yang pertama 14/9 dah jadi Muallim. 15/9 hantar last day hantar video takkan projek takkan. Nanti saya tulis dalam kalender. Bagus. Tulis dalam kalender, siap. Nanti boleh bagi Muallim hadiah. Okay. Hari tu siapa yang kena belanja Muallim GrabFood tu, Muallim tak dapat pun lagi GrabFoodnya. Saya tak. Okay. Baik. So, nanti Muallim tulis post balik dalam grup WhatsApp tarikh akhir hantar video tu kita ubah 15/9 Jadi kamu tolong cari bahan, kalau tak ada kotak ke apa cari kotak, kalau tak ada kotak dah cari dah pun tak jumpa juga, ganti dengan bahan lain. Boleh guna benda lain yang keras. Okey. Baik, so hari ini kita nak sambung sikit lagi. Hari ini yang last, sangat last untuk kita belajar pada untuk tajuk Sains Darjah 3 ni. Okey, ni yang terakhir. Lepas tu kita akan mula dengan ulang kaji. Okey. So, kita dah belajar itu tentang takkan. Okey. Apakah itu takkan? Siapa boleh beritahu Muallim maksud takkan? Takkan ialah satu benda yang mudah. Ya. Memudahkan. Memudahkan apa? Memudahkan beban diangkat naik ke atas menggunakan daya yang kecil. Okey. Jadi takkan adalah apa? Takkan adalah satu contoh mesin ringkas. Okey. Dia adalah mesin tapi dia mudah, dia simple. Okey, dia ringkas. Okey. Yang digunakan untuk memudahkan beban. Beban tu objek lah, barang. Apa benda yang kamu nak angkat, kotak ke apa ke, terpulang lah. Okey. Diangkat ke atas, memudahkan untuk beban tu diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil ataupun daya yang sedikit. Okey. So, minggu lepas kita dah tengok tentang bahagian-bahagian takkan. Kita ada ganda, kita ada roda, kita ada alo, kita ada tali. Okey, ini semua adalah komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian yang perlu ada dalam takkan. Okey, supaya takkan tu boleh berfungsi. Sama juga macam kamu nak buat takkan tu kan, nak buat projek sains, projek takkan tu, kamu perlu ada bahan-bahan tu lah. Perlu ada roda tu kamu gunakan botol. Kamu perlu ada ganda tu kamu gunakan apa? Gunakan apa namanya? Ganda tu guna botol, silap. Ganda guna botol, roda guna kotak. Lepas tu kamu perlukan tali, kamu perlukan apa lagi? Alo tu sama juga dengan botol, tempat tali tu lalu. Okey. So semua bahagian-bahagian takkan ini perlu ada supaya takkan tu boleh berfungsi. Okey. Baik. Kemudian kita dah belajar juga macam mana cara takkan itu berfungsi dan juga kegunaan takkan. Masa bila takkan ni boleh digunakan? Okey, antaranya kita dah tengok minggu lepas takkan ni boleh gunakan masa bila? Masa kita nak naikkan bendera. Okey.
menggunakan tiang bendera tu kan, nak naik macam tu. Bendera daripada bawah nak bawa dia naik ke atas. Macam mana? Kan gunalah takal. Takal tu letak ke atas tiang bendera. Okey. Baik. Hari ini kita nak tengok berkenaan dengan jenis-jenis takal. Okey, jenis-jenis takal. Ada 3 jenis takal. Ada berapa? 3. Takal yang minggu lepas yang kita belajar tu, yang dia macam ni. Okey. Takal yang macam ni yang kamu belajar minggu lepas tu. Okey, ni tali contohnya. Okey, beban kamu yang ini. Okey, ni beban. Okey, jadi kamu tarik kat sini. Okey. Ni tali ni berpusing. Okey, macam tu. Okey. So, ini takal kan? Mana merah ni kan yang ni? Yang ini. Okey, ini takal. Baik. So, ini kita panggil sebagai takal tetap. Okey, takal tetap. Okey, kenapa takal tetap? Sebab dia tak bergerak. Tetap tu maksudnya dia tak bergerak, dia dekat situ je. Okay, so that's why we call this as takal tetap. Okay, kita panggil benda ni sebagai takal tetap. Sebab apa dia tetap? Dia tak bergerak, dia dekat situ sahaja, dia tak ada pergi mana-mana. Yang bergerak apa? Yang bergerak adalah tali. Tali yang bergerak. Bawa ni atas. Okay, turun ke bawah sikit. Tali yang bergerak. Okay, so ini yang bergerak. Okay, ni bawa ni atas. Okay. Ini kita panggil sebagai takal tetap. So this one takal tetap. Okay. Selain daripada takal tetap, kita ada lagi 2 jenis. Takal, okay. Okay, kejap bantu buka. Okay. So kita ada lagi 2 jenis takal, iaitu, okay, ni tadi takal tetap So ni yang biasalah. Ini yang biasa punya takal. Okey, dia tak bergerak, dia dekat situ je. Yang bergerak adalah tali. Okey. Dia hanya takal tetap ni, kebiasaannya dia hanya ada satu takal je. Okey. Dan konsep dia, amboi-amboi Syaiman, main game lagi ke? Masa kelas ni main game ke? Okay. So, konsep takal tetap ini adalah dia mengangkat objek menggunakan tali daripada bawah, bawa naik ke atas. Okay. Jadi, objek yang kamu nak bawa tu adalah objek yang daripada bawah kamu nak bawa dia naik ke atas. Itu kamu gunakan takal tetap dan dia hanya gunakan satu takal saja. Okay. Baik, tetapi takal lain kita tengok Okay. Ada takal jenis yang kedua, kita panggil sebagai takal bergabung. Takal bergabung. Kenapa kita panggil dia takal bergabung? Jom kita tengok. Takal ini dia mempunyai 2 takal. Nampak tak? Dia ada 2 takal. Nak coting sikit. Okey, dia ada 2 takal ni. Yang pertama, takal pertama, ini takal kedua. Wah, buruk je. Okay, so ini takal yang pertama. Ini takal pertama atas ni, yang bawah ni takal yang kedua. Okay. Mengangkat objek ataupun mengangkat beban menggunakan tali daripada bawah ke atas. Okay, dia mengangkat objek daripada tali, menggunakan tali daripada bawah ke atas.
Okay. So dia ada dua. Beza dia dengan takal tetap ni, takal bergabung dia ada dua takal. Okay. Kenapa dia pakai dua takal ni? Siapa boleh cuba fikir kenapa dia pakai dua takal, dia tak pakai satu takal? Tolong. Siapa-siapa ada idea tak? Kenapa takal bergabung ni dia pakai dua takal, dia tak pakai satu je takal macam takal tetap? Mungkin dia berat. Ya Bantu berat. Allah. Berat. Dia berat. Akilah Hana ni, Razan cakap dia berat. Sejak Akilah Hana ni bersajak ni memang dia makin ni lah, makin cepat dia berfikir lah, baguslah. Makin cepat bagi jawapan, makin berani dia. Okay. Okay, salah satunya sebab dia mungkin Akilah Hana cakap mungkin dia berat. Okay, so dia perlukan satu lagi support ataupun satu lagi sokongan dia untuk bawa naik ke atas. Okay, kalau takal tetap, dia pakai satu takal juga dan daripada bawah naik ke atas juga. Tapi takal bergabung ni dia masih juga daripada bawah naik ke atas. Tapi dia guna dua takal untuk support beban yang lebih berat itu tadi. Okay, so sebab tu kita pakai takal bergabung. Okay. Seterusnya ada lagi satu jenis takal. Kita panggil sebagai takal bergerak. Kejap, padam dulu. Okey, kita panggil sebagai takal bergerak. Kenapa panggil takal bergerak? Okey, cuba tengok gambar Sebab dia ni. bergerak. Oh, dia gerak lah kan. Biasanya takal bergerak ni tali tak bergerak, takal dia yang bergerak. Okey? Tali dia tetap bergerak. Okey? Dia ada berapa takal? Ada satu sahaja takal. Dia ada satu ni je, yang ni je takal dia. Okey? Memindahkan beban ataupun objek melalui tali. Okey, so dia daripada sini ni, okey, contoh objek ni ada kat sini. Silap. Okey, contoh beban ni tadi ada dekat sini, dia nak gerakkan dia pergi ke sini. So kita boleh pakai takal bergerak, so takal ni yang bergerak. Dia pusing, gerak sampai dah kat sini. Dan dah tergantung dah kat sini nanti. Macam tu. Okey. So itu kita panggil sebagai takal bergerak. Okey. So ada 3 jenis takal ni. Takal tetap, takal bergabung, takal bergerak. Okey. Tak ulang sekali lagi, takal tetap ada berapa takal? Tolong bagi jawapan, takal tetap ada berapa takal? Satu. Takal bergabung ada berapa takal? Dua. 2. Takal bergerak ada berapa takal? Satu. 1. Okey. Okey, so kita tengok kedudukan tali pula pada ketiga-tiga jenis takal ni. Kita nak tengok perbezaan dia. Sama ke lain kedudukan tali dia? Okey, kalau takal tetap kedudukan tali dia macam ni. Kalau takal bergabung kedudukan tali dia begini. Begini . Kalau takal bergerak kedudukan tali dia macam ni. Okey. So itu adalah perbezaannya. Jadi kedudukan talinya adalah berbeza. Kalau takal tetap macam ni kedudukan tali dia. Kalau takal bergabung dia ada macam ikat satu lagi kat sini. Kat takal ni. Kalau takal bergabung dia macam laluan, takal tu yang bergerak mengikut tali tu. Okey. Jadi itu perbezaan ketiga-tiga jenis takalnya. Okey, baik. Kat mana kita boleh tengok kesemua takal-takal ni? Kita boleh tengok kat mana? Keadaan nelayan di lautan. Maknanya macam cakap kan minggu lepas kan, kalau nak naikkan pukat ataupun nak naikkan ikan tu kan. Okey. So ini gambar tu. Dia tunjuk adalah takal. Okey, kalau dekat pelabuhan, kamu tahu kontena tak? Tahu. Kontena ni kan, ni.
warna merah ni, warna hijau ni, warna orange ni kan, warna putih ni kan. Ini kita panggil sebagai kontena. Kontena ni berat ke ringan? Right. Kalau Ringan dia angkat guna tangan je lah. kalau ringan muallim pun boleh angkat kan. Muallim pun boleh angkat kalau ringan. Tapi disebabkan dia berat sangat, manusia tak boleh angkat dia. Kamu panggil lah 1000 orang kalau angkat pun dia tak boleh bergerak sebab dia sangat berat. Jadi kita terpaksa, kita kena gunakan takan, okey, untuk mengangkat kontena di pelabuhan. Pelabuhan tahu tak? Tak tahu pelabuhan, Masya Allah. Okey. Pelabuhan ni adalah tempat kapal. Tempat kapal dia berlabuh. Dia berhenti. Okey, kapal ni ada kapal bawa kontena. Dalam kontena ni ada barang-barang. Barang-barang macam-macam lah barang yang kamu barang-barang yang kamu beli kat Shopee tu ke, ataupun motor ke apa benda ke, tak kisahlah kan. Yang daripada luar negara dia nak masuk ke negara Malaysia, dia berhenti, dia bawa benda tu semua dalam kontena, kemudian dia berhenti dekat pelabuhan. Bila dah berhenti kat pelabuhan, kontena ni kena angkat lah kan, sebab nak keluarkan barang tu. Jadi daripada kapal tu, contoh ada lukis lah kan, kamu ni kena lukis semuanya. Okay, ni kapal contohnya kan. Ni kapal contoh, cantik kapal. Okay. Okay, ni kapal. Okay, so dalam ni ada kontena. Ni kontena semua ni. Okay, so kita akan gunakan takal. Takal ni ada kat sini untuk mengangkat kontena ni daripada kapal ni pergi ke pelabuhan, turun ke pelabuhan. Okay, kalau tak ada kontena, kalau tak ada takal tak boleh nak angkat. Macam mana nak angkat daripada kapal tu pergi ke pelabuhan? Tak boleh. Jadi kena gunakan takal untuk mengangkat kontena-kontena tu daripada kapal pergi ke pelabuhan. Nampak tu takal rumah yang bulat kan? Dia pun dah tunjukkan tu ni. Okay, kemudian ni yang kita tunjuk minggu lepas lah. Okay, dekat bendera Malaysia, dekat tiang bendera ada juga takal. Kita gunakan takal untuk menaikkan bendera. Mana takal dia? Takal dia mana? Ni atas ni takal. Nampak. Atas tu kan. Siapa cakap takal ada kat bawah tiang bendera, memang nak kena pijak kaki dia. Okay. So itulah dia. Itulah dia fungsi-fungsi takal ataupun kegunaan takal yang kita boleh tunjukkan kepada kamu, yang kamu boleh tengok, okey, dalam kehidupan seharian kamu. Sebab takal ni dia sebenarnya memang sangat-sangat berfungsi. Bila kamu dah belajar tinggi-tinggi nanti kan, kamu akan nampak yang takal ni sangat berfungsi. Sekarang ni mungkinlah kamu tak nampak sangat fungsi takal tu sebab kat sekolah kita pun tak ada tiang bendera kan. Tapi kalau tapi kalau dekat sekolah yang ada tiang bendera, kita boleh nampak takal tu. Okey? Dan nanti bila kamu dah besar nanti kamu akan nampak dan kamu ingatlah apa yang Muallim cakap. Bila dah besar nanti kan, dah kerja nanti, kamu ingat Muallim Syazwan ada ajar pasal takal ni. Oh, ni lah dia takal yang Muallim Syazwan ajar tu. Okey? So sebenarnya sains ni benda yang kita belajar setiap hari. Okey, dia ada dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebab itulah dia seronok. Sebab dia ada dekat sekeliling kita. Dia tak ada even kalau kamu kita belajar walaupun kamu belajar apa sistem suria itu kan. Sistem suria tu kamu tak nampak. Memanglah tak nampak. Tapi dia ada tak sistem suria tu? Ada. Dia ada. Kalau lupa. Kalau kamu baca berita, okey, dalam masa terdekat ni sampai hujung tahun ni kot, maknanya tak silap. Kita boleh nampak planet Zuhal waktu malam, okey. Kita boleh nampak planet Zuhal. Tapi dia kecil je, dia macam bintang kecil je. Tapi kita boleh nampak dia. Malam ni cuba kamu tengok dekat langit, okey. Ada tak planet Zuhal? Okey, dekat langit dia Nak kecil tahu je. tu planet Zuhal. Apa? Mana nak tahu tu planet Zuhal. Macam mana nak tahu? Okey, macam mana nak tahu kan? Muallim pernah tengok gambar lah kan, dia tunjuk kat
dekat apa namanya? Internet. Okey, macam ni. Bila kita tengok dekat langit kan. Okey, ni okey. Ni bulan. Ni bulan. Okey. Planet Zuhal tu janganlah conteng wise. Okey, planet Zuhal tu dia ada dekat-dekat dengan bulan. Dia kecil macam ni . Okey, dia macam ni. Allah, kecilnya. Dia kecil. Cik sangat. Kenapa dia kecil? Siapa boleh bagi jawapan? Ada jauh. Sebab Sebab dia dia jauh. Sebab dia jauh, sebab dia kecil. Jauh. Bulan ni dekat tak dengan kita? Dekat. Bulan dekat je dengan kita, sebab tu lah kita nampak dia. Sebab tu kita nampak dia. Tapi Zuhal ni dia jauh. Kan? Bila jauh kita nampak lah dia kecil. Kan? Takkanlah kita nampak dia besar Kadang lah, tak kan? nampak pun. Tapi Ustaz. cuba kamu tengok. Mana tahu ada rezeki kamu nampak planet Zuhal. Okay? Macam Tak mana ada planet Zuhal tu boleh nampak? Sebab Ha dia planet Zuhal ni dia berada dalam lingkaran apa ni? Lingkaran apa yang namanya? Dia ada dekat dalam gugusan bintang kita sekarang ni sampai hujung tahun ni. So sebab tu kita boleh nampak dia. Maksudnya dia ada dekat dengan bumi lah. Okey. Sampai hujung tahun ni dia ada dekat dengan bumi. So sebab tu kita boleh nampak dia. Okey, kalau selama ni planet Zuhal tu mungkin macam ni kan. Okey, ni orbit kan. Okey, ni orbit bumi. Bumi ada kat sini. Okey. Ini Zuhal punya orbit. Oops, dah berlanggar pula. Ini Zuhal punya orbit. Mungkin Zuhal tu ada kat sini sebelum ni. Okey, sekarang ni Zuhal tu memang ada dekat sini. Dia dekat sini. So dia dekat lah dengan bumi ni. Sebab tu lah kita nampak dia. Okey, berbanding dengan ni tak nampak ni, jauh sangat ni. Okey, sebab tu lah kita boleh nampak dia. Okey, faham? Baik, so Cikgu. homework, Yeay. buku aktiviti, muka surat 91 1000. dan 91. 91. Sekejap. 91 dan 192. 92. Yeay, habis buku. Aktiviti saya dah habis. Semua dah Buat lagi dah. Jangan simpan Yeay, pula betul. apa ni, buat ulang kaji. Okay. Okay, so muka surat homework muka surat 91 dan 92. Lepas tu maknanya ulang sekali lagi untuk projek takan, video projek takan. Okay, tarikh akhir hantar pada 15/9 kita panjangkan lagi. So kamu ada masa lagi untuk buat, cari bahan-bahan dan rekod video, terangkan. Okay, dan lepas dah siap semua video tu, upload dalam Google Drive. Okay. Upload dalam Google Drive. Jangan hantar kat WhatsApp. Okay. Google Drive tu boleh digunakan. Okay. Ada apa-apa soalan? Oh, lepas tu nanti Kenapa dah. tak hantar kat YouTube je? Apa nak hantar kat YouTube? Awak bukannya boleh hantar apa dalam YouTube. Sri Selangor tu. Kalau boleh, okey lah. Tak apa. Hantar kat Google Drive sahaja. Okay. Lepas tu semua dah lepas 15 hari bulan tu nanti, barulah Muallim pilih siapa video yang terbaik, barulah Muallim akan bagi hadiah. Boleh? Hadiahnya kena boleh. belanja Muallim Food Panda. Hadiahnya. Itu siapa yang Ustaz. Ya. Kan Uwais cakap bila nak belanja Ustaz Food Panda kan? Uwais, tolonglah belikan Food Pandanya. Nak makan apa? Company-nya. Ni. Muallim punya hari jadi 14/9 So tolong ingat semua. Dah tulis. So tolong sediakan hadiah. Okay, kalau ada nak bagi Muallim Grab Food ke Food Panda ke apa-apa ke boleh. Nak bagi kek ke boleh. Nanti Muallim bagi alamat. Okay.
Tak ada Okey, main okey, dah. okey, okey. Okey. Okey, itu saja kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam ilayya fi hifadhi wa la tansihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alim makasihlah kau. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye. Bye.